Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah dan rakan-rakan lain. Hari ini kumpulan kami mempunyai 11 orang ahli. Nama saya Nur Amira Amani binti Miswan. Nombor matriks AB 190061. Dan nama saya Ain Sofia binti Ibrahim Malik, nama matrik AB 190081. Nama saya Fatina Nabiha binti Amir Hamzah. Nombor matrik AB 190024. Nama saya Siti Nuraisyah binti Muhammad Sofri, nombor matrik AF 190080. Nama saya Nurul Izzah binti Qahar Syafri, nombor matrik BE 190160. Nama saya Anisa Amira binti Ani Riza, nombor matrik AF 190048. Saya Nur Anis Naziha binti nombor matrik AF 1900. Nama saya Nur Azia Syafiqah binti Muhammad Yahya, nombor matrik AF 190107. Nama saya Endrina Kanan, nombor matrik AP 190355. Nama saya Nur Amira binti Hashim, nombor matrik AF 190111. Nama saya Nur Amiza binti Muhammad Yazid, nombor matrik AF 190064. Okey, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kajian yang kami telah lakukan. Tajuk kajian kami adalah pencemaran udara yang berlaku di sekitar Parit Raja boleh menjejaskan dan mempengaruhi tahap kesihatan mahasiswa di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi pada hari ini saya akan mulakan pembintangan ini dengan pengenalan. Bagi pengenalan, alam semesta ini merupakan kosmos ataupun dikenali sebagai universe. Ia mempunyai pengertian yang sangat meluas iaitu mengenai segala yang terdapat di mana-mana sahaja. Termasuk segala planet, bintang yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Manakala konsep tentang manusia pula adalah sesuatu misteri kerana ia melahirkan kepelbagaian yang tidak pernah tuntas. Keinginan untuk mengetahui tentang hakikatnya dan kajian ini tentangnya tidak pernah berhenti. Jadi manusia adalah makhluk yang paling dominan dalam alam ini. Tidak ada makhluk lain dapat menandingi kebitaran dan ketangkasan manusia. Jadi kumpulan saya pada hari ini telah memilih isu semasa yang dipilih adalah kaitan pencemaran udara. Menurut berita harian pada 15 September 2019, hampir setiap tahun masalah jerbu akan melanda negara dan rakyat Malaysia akan menyedut udara yang tidak sihat. Dan hal ini akan menyebabkan kemerosotan kesihatan masyarakat Malaysia. Dan hal ini menunjukkan pencemaran udara yang berlaku mempunyai kaitan dengan konsep insan dan alam dalam konteks metafizik di mana insan merupakan makhluk Allah yang istimewa dan dikurniakan akal untuk berfikir. Jadi kita perlu mengamalkan nilai kepercayaan dan keagamaan untuk memelihara dan memelihara alam. Jadi seterusnya saya akan beri pembintangan ini kepada rakan saya. Okey, untuk tajuk seterusnya ialah kajian literatur. Kajian ini adalah mengkaji tentang punca pencemaran udara. Punca pencemaran ini yang pertama ialah berlaku disebabkan oleh aktiviti pembangunan dan perindustrian. Punca ini berlaku akibat pihak perindustrian yang melepaskan bahan kimia ke udara yang boleh mengakibatkan pencemaran udara tersebut. Yang kedua ialah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ini sering berlaku di negara ini dan mengakibatkan jerbu dan mengancam keselamatan diri dan juga masyarakat. Yang ketiga, asap kenderaan bermotor. Asap juga dapat mengakibatkan punca
pencemaran udara yang berlaku di negara ini. Ketiga-tiga punca ini adalah punca utama yang boleh diambil sebagai punca pencemaran udara yang berlaku di negara ini. Seterusnya saya akan pass kepada presentator seterusnya. Okey, seterusnya adalah kesan pencemaran udara. Kesan yang pertama adalah hujan asid. Hujan asid ni berlaku disebabkan proses penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen, oksida dengan air hujan. Okey, fenomena hujan asid ni akan mendatangkan kesan yang buruk ke atas harta benda serta ekosistem air dan hutan. Okey, kesan yang seterusnya adalah kesihatan manusia terjejas. Pencemaran udara akan memberikan kesan buruk jangka panjang kepada manusia. Antara kesannya adalah sistem penyakit pernafasan yang kronik, asma, sistem saraf dan kanser paru-paru. Okey, yang terakhir adalah kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi adalah disebabkan pembebasan gas-gas karbon dioksida yang terlalu banyak dan terkumpul di dalam udara. Ini menyebabkan suhu di bumi meningkat dan menyebabkan persekitaran di sekeliling kita menjadi panas dan bahang. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baik, seterusnya adalah metodologi kajian. Kaedah kajian yang kumpulan kami gunakan untuk mendapatkan data ialah kajian berbentuk kuantitatif, iaitu dengan menggunakan borang soal selidik. Tujuannya adalah untuk mengkaji pencemaran udara yang berlaku di sekitar UTHM Parit Raja. Responden adalah terdiri daripada kalangan mahasiswa dan mahasiswi UTHM dan terhad kepada 50 orang responden sahaja. Borang soal selidik untuk mendapatkan data berkenaan udara dihasilkan menggunakan platform Google Form. Dalam kajian ini, soal selidik berskala Likert telah dihasilkan dan responden perlu memberi respon berdasarkan pengetahuan mereka. Kaedah soal selidik dipilih sebagai metodologi kajian kumpulan kami kerana soal selidik merupakan kaedah yang mudah untuk mendapatkan maklumat. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan tentang hasil kajian. Untuk hasil kajian, seramai 50 orang mahasiswa UTHM telah memberi respon ke atas borang soal selidik daripada kumpulan kami. Secara kasarnya, bilangan respon bagi lelaki dan perempuan tiada perbezaan yang agak ketara, di mana kami menerima sebanyak 23 orang responden daripada kalangan lelaki, manakala sebanyak 27 orang responden daripada kalangan perempuan. Baik, berbalik kepada tajuk asal kajian yang telah kumpulan kami lakukan, iaitu untuk mencapai tahap pengetahuan dan pengalaman mahasiswa UTHM terhadap pencemaran udara berkaitan konsep metafizik. Analisis pertama untuk bahagian konsep insan dan alam sekitar di mana merangkumi objektif pertama kumpulan kami, iaitu pemahaman terhadap konsep insan dan alam dalam konteks metafizik. Graf di atas menunjukkan analisis data soal selidik bagi pemahaman terhadap konsep insan dan alam dalam konteks metafizik. Sebanyak 5 soalan telah dirangka untuk mengetahui sejauh manakah pengetahuan mahasiswa. Berdasarkan graf, majoriti mahasiswa UTHM sangat memahami konsep metafizik kerana mendapat bilangan responden yang melebihi 20 bagi setiap soalan yang diajukan. Secara umumnya, manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai pemimpin. Jadi, kita haruslah menjaga bumi dengan sebaik-baiknya, termasuklah alam sekitar yang kita diami ini. Bagi bahagian yang kedua, merangkumi objektif kedua kumpulan kami, iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong pencemaran udara. Graf menunjukkan majoriti responden mengetahui faktor berlakunya pencemaran udara.
Hal ini dapat dibuktikan dengan bilangan respon melebihi 20 juga bagi 88 soalan yang diutarakan. Oleh itu, kami mendapati bahawa asap kenderaan pembakaran terbuka, aktiviti perkilangan merupakan antara faktor atau punca berlakunya pencemaran udara. Seterusnya Untuk objektif 3 adalah untuk mengurangkan kesan pencemaran udara yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi berkenaan dengan pencemaran udara. Terdapat 6 soalan yang berkaitan dengan kesan terhadap kesihatan mereka apabila di UTHM. Setiap soalan telah dijawab oleh 50 responden dan ternyata bahawa kebanyakannya menjawab bahawa pencemaran udara telah memberi kesan yang sangat tidak baik kepada tahap kesihatan mereka apabila berada di sekitar UTHM. Maka secara kesimpulannya kita dapat tahu bahawa pencemaran udara dapat menjejaskan kesihatan penduduk mahasiswa dan mahasiswi apabila berada di UTHM. Next. Okey, akhir sekali ialah bahagian kesimpulan. Melalui kajian yang dilakukan, didapati bahawa mahasiswa dan mahasiswi memahami konsep insan dan alam dalam konteks metafizik kerana lebih daripada separuh mahasiswa dan mahasiswi menyetujui bahawa konsep insan dengan alam adalah insan merupakan makhluk Allah yang istimewa dan dikurniakan akal untuk berfikir, mengamalkan nilai kepercayaan dan keagamaan untuk memelihara dan memelihara alam, serta mengamalkan konsep insan dengan baik dalam diri untuk memelihara alam sekitar. Disimpulkan juga bahawa terdapat 3 faktor utama yang mendorong kepada pencemaran udara di sekitar UTHM, iaitu aktiviti perkilangan balak, asap kenderaan terutamanya bas yang sering berulang-alik di sekitar UTHM dan pembakaran terbuka kerana terdapat banyak kampung di sekitar Perak Raja. Dapat disimpulkan juga bahawa kesan pencemaran udara di sekitar UTHM menyebabkan mahasiswa dan mahasiswi berasa kurang selesa sepanjang berada di situ, tetapi ianya tidak terlalu mengganggu tahap kesihatan mereka. Berdasarkan kajian yang dijalankan, ini dapat memberi kesedaran kepada para pensyarah dan mahasiswa ataupun mahasiswi tentang pencemaran udara yang berlaku di sekitar UTHM dan seterusnya sedikit sebanyak langkah pencegahan boleh diambil oleh setiap individu untuk mengurangkan masalah pencemaran tersebut. Itu saja pembentangan dari kumpulan kami tentang kajian yang kami lakukan. Sekian, terima kasih.